السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jatan kuasa surah ini di atas usaha keras sekalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, pada malam ini kita akan meneruskan bicara kita petikan daripada Kitabul Iman yang diketuai pengarangannya oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullah ta'ala. Manakala bicara kita malam ini lebih terarah dan fokus kita merujuk kepada rukun di antara rukun-rukun iman. Setelah kita berbicara tentang masalah yang berkaitan dengan kejahilan yang membelenggu umat Islam, manakala malam ini kita akan berbicara merujuk kepada rukun iman, di antaranya adalah beriman dengan takdir. Pengarang menyatakan makna al-qadr, makna takdir. Tuan-tuan, kejap kami nak tanya takdir itu makna apa? Okey tuan-tuan, takdir adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebut takdir, ianya merujuk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala di antara hadis yang menjadi rujukan dan ianya menjadi satu panduan utama berbicara tentang takdir ini, merujuk kepada awal ciptaan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk pertama yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pen. Hal ini melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, merujuk kepada pen yang telah diciptakan oleh Allah. Inna awwala syai'in khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub, qala rabbi wa madha aktub, qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Sesungguhnya ciptaan sesuatu yang pertama yang telah diciptakan oleh Allah adalah pen. Maka Allah berfirman kepadanya, tulislah. Lantas ia berkata, wahai Tuhanku, apa yang perlu aku tulis? Allah berfirman kepadanya, tulislah setiap ketetapan sehingga berlakunya kiamat. Kemudian Ubadah Ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man mata ala ghairi hadha falaysa minni.
Kemudian Ubadah bin Samit meriwayatkan dalam hadis yang sama, wahai anak kesayanganku, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati bukan di atas perkara ini, maka ia bukan dari kalanganku. Kembali kita melihat hadis di atas. Hadis ini menyatakan kepada kita beberapa fakta menarik. Merujuk kepada ciptaan pertama yang telah diciptakan oleh Allah adalah pen. Tuan-tuan, ciptaan pertama adalah pen. Pen, kejap. Kami dengar ada orang kata ciptaan pertama yang telah diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Mana satu ni, cahaya Muhammad ke pen? Ini biasa kita dengar, terutamanya pada bulan kelahiran Nabi SAW. Orang kata cahaya pertama itu, ciptaan pertama adalah cahaya Muhammad. Tuan-tuan, bagi siapa yang mendakwa, tak kira siapa yang bercakap, sekiranya bicaranya berkaitan dengan alam ghaib, semestinya dia bersandarkan apa yang diungkapkan itu dengan sumber yang jelas, dengan dalil yang sahih. Siapa yang meriwayatkan? Betul ke Nabi SAW yang menyatakan ciptaan pertama adalah Nur Muhammad? Daripada mana berleganya ungkapan itu? Kenapa kita memegang itu adalah makhluk pertama, sedangkan ianya bertentangan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW? Jadi lantaran daripada terciptanya pen, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya, tulislah. Kemudian pen itu bertanya, wahai Tuhanku, apa yang perlu aku tulis? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tulislah setiap ketetapan sehingga berlakunya kiamat. Dengan terciptanya pen, bermulalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala tertulis, yang mana ianya berlanjutan sehingga hari kiamat. Penulisan itu semuanya di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu saja, bahkan Rasulullah SAW menyatakan pada hadis tadi yang dibacakan, siapa yang mati bukan di atas perkara ini, matinya dengan tidak beriman dengan takdir, maka ia bukan dari kalanganku. Ini adalah ancaman keras daripada Rasulullah, merujuk kepada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Melihat kepada hadis ini, ianya menjadi satu panduan kepada kita, kepentingan untuk kita beriman dengan takdir. Okeylah tu. Cuma kami ada beberapa persoalan. InsyaAllah kita akan kaitkan tentang persoalan-persoalan berikut, merujuk kepada bicara kita. Pengarang menyatakan, sya'allahu an yakhluqal khalaiqa wa qada an takuna bi aqdarin wa awsafin muhaddadah. Allah berkehendak menciptakan ciptaan, dan ia telah menetapkan bagi setiap ciptaan itu dengan ketetapan-ketetapan dan juga sifat-sifat yang telah tertera, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan, kita ini, maksudnya kita ni adalah makhluk Allah. Kita ni diciptakan oleh Allah melihat kepada takdir, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kenapalah saya ni tidak dilahirkan daripada keluarga bangsawan? Tak perlulah saya besar payah sampai ke hari ni. Kenapa dah saya tidak seperti mana si fulan? Kenapa saya tidak seperti mana dia? Haji, yang pertama kita mesti beriman kelahiran kita ini adalah ketentuan takdir Allah. Kita datang daripada puak sekian, Jawa, Banjar, Melayu, tak kiralah, semua itu adalah takdir Allah. Maksudnya semestinya kita berbangga dengan setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kehendak Allah. Kemudian kata pengarang, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, suratul Furqan ayat yang kedua. Dan dia telah menciptakan setiap sesuatu, maka dia menetapkannya ketetapan-ketetapan. Setiap sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah ada ketetapannya. Tuan-tuan, Allah tahu bila pohon akan menggugurkan daunnya. Allah tahu di mana saya akan mati nanti. Allah tahu bila tuan-tuan, ibu-ibu kita akan meninggal.
Semua itu di bawah ketentuan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kami nak tanya ni. Betul, kita prinsip iman kita memang kita wajib beriman atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kami nak tanya soalan. Pengetahuan pencipta merujuk kepada hasil ciptaannya, adakah ianya diterima pada akal? Tuan-tuan, saya katakan ianya diterima pada akal. Logik, tuan-tuan. Logik. Kenapa cakap begitu? Begini, contoh Haji. Nak tanya, katanya Haji ni pengusaha tempe di Bandar Puteri, betul ke? Betul lah tu. Katanya Haji berpengalaman mengusahakan tempe dah 40 tahun kan? Betul lah. Haji nak tanya, tempe Haji mampu bertahan berapa hari tanpa diletak dalam peti ais? 3 hari. Sebab saya menggunakan bahan premium. Gula pun ada premium, bahan saya gunakan premium juga. Jadi saya tak guna bahan-bahan campuran lain apa semua. Saya guna yang asli. Jadi dia mampu bertahan dalam tempoh 3 hari. Kita lihat tuan, Haji Haji boleh tahu takdir yang ada pada tempe Haji. Haji ingat Haji siapa ke? Tak, bukan saya ni siapa-siapa, tak. Tapi saya ini adalah pengusaha. Saya tahu jangka hayat yang ada pada produk saya. Pelik ke tak tuan-tuan? Tak pelik. Kita beli roti, tertera di situ baik sebelum 10 hari bulan 10 2023. Tuan-tuan, macam mana boleh tahu ketentuan yang ada pada roti itu bila dia akan rosak, tuan-tuan? Macam mana dia orang tahu? Dia orang ingat ni orang siapa ke? Haji, begini, sebab mereka adalah pengusaha Haji, mereka tahulah jangka hayat yang ada pada produk mereka. Haji, dengar katanya Haji engineer proton. Betul itu. Kami yang membangunkan X-17. Okey Haji, nak tanya, secara penggunaan biasa jentera tersebut mampu bertahan lama mana? Cakap sini habis sini lah. Sebenarnya jentera tersebut mampu bertahan untuk penggunaan biasa dan luar biasa selama 5 tahun. Sebab itu kami berani memberi waranti 5 tahun. Kenapa Haji? Kami tahulah itu produk kami. Kami tahulah kami membangunkan jentera itu. Pelik kata tuan-tuan? Tak pelik. Sebab Haji yang membangunkan jentera. Jadi tak pelik sekiranya Haji tahu jangka hayat yang ada pada produk Haji. Okey, kita ini adalah makhluk Allah. Allah yang cipta kita. Pelik ke tak tuan-tuan? Sekiranya Allah mengetahui ketentuan yang ada pada kita. Tak pelik. Tak pelik tuan-tuan. Itu menunjukkan atas pengetahuan dan kepakaran Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian bicara pengalaman, saya terus ringkaskan tuan-tuan sebab kita ada beberapa poin yang perlu kita bicarakan. Wala yahduthu syai'un illa biqudratillahi wa masyiatih. Dan tidaklah berlaku sesuatu melainkan dengan kehendak Allah, ketentuan Allah dan kehendaknya. Apa ni? Maksudnya sesuatu itu takkan berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Tuan-tuan, ada kalanya kita melihat kemalangan jalan raya. Tuan-tuan, kereta tertelos, habis tuan-tuan, depan belakang. Kalau kita tengok, ini mesti pemandunya dah innalillah. Tapi pemandunya duduk di luar, termenung, luka kecil. Sepatutnya kalau begitu cara dia, habis dia. Haji, sekiranya Allah tidak berkehendak, ianya tidak akan berlaku. Ada juga kemalangan tuan-tuan. Kemalangan biasa, tapi pemandunya meninggal. Hanya kerosakan kecil saja bahagian bumper, tapi pemandu dia meninggal. Haji, sekiranya Allah berkehendak Haji, ianya akan berlaku. Jadi di sini pengarang menekankan kepada kita tentang prinsip iman. Sesuatu yang berlaku di bawah kehendak Allah, dan sekiranya Allah tidak berkehendak, ianya tidak akan berlaku. Fama sya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah, ia berlaku. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, ianya takkan berlaku. Atas sebab ini tuan-tuan, apabila kita berkata sesuatu, kita berjanji sesuatu, kita mesti berkata insya-Allah. Insya-Allah tu makna apa? Insya-Allah itu dengan makna dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Maksudnya, Haji, esok Haji dah masa tak? Kita minum-minum di rumah saya buat masjid sikit. Saya jemput Haji je, keluarga Haji.
Jemput semualah haji yang rumah dengan anak-anak lepas asar. InsyaAllah. Maksudnya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila kita bercakap, kita mesti mengaitkan dengan insya-Allah. Betul. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Petikan daripada suratul Kahfi ayat 23 sehingga ayat 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Dan janganlah kalian berkata sesuatu, sesungguhnya aku akan melakukan sekian esok hari, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya bila kita bercakap, kita mesti mengaitkan dan menghubungkan dengan ungkapan insya-Allah. Betul. Itu cara kita bercakap. Tak kira di mana tuan-tuan, dalam mesyuarat ke, luar mesyuarat ke, kita jumpa kawan-kawan ke, jemputan kenduri ke, apa semua, mesti kita kaitkan dengan insya-Allah, sebab semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan, orang kita dia ada masalah. Masalah apa tu? Bila disebut insya-Allah, kemungkinan besar dia tak sampai. Tuan-tuan, Ustaz, malam ni kuliah Ustaz, insya-Allah. Tiba-tiba call tak angkat-angkat, Ustaz pun tak angkat juga. Sebab tu yang penyebut kuliah pun risau juga kalau Ustaz kata insya-Allah pun tak boleh percaya sangat. Dalam duk kata tu, tiba-tiba minta maaf lah, anda lupa, tiba-tiba jadi bertembung ada tempat lain. Tuan-tuan, itu realiti. Maksudnya bila sebut insya-Allah dia mesti memenuhi. Ya, bukan bermakna bila sebut insya-Allah sebenarnya cara halus untuk menolak. Haji, minggu depan kenduri rumah saya, anak saya kahwin yang keempat ni. Okey, kita dah ada urusan tuan-tuan, nak jaga hati dia, kita kata insya-Allah. Sebab anak kita kahwin datang, tak pernah miss tuan-tuan. Anak kita 6 orang kahwin, dia datang. Sekarang tiba giliran dia, kita nak jaga hati dia tuan-tuan. Insya-Allah saya akan hadir. Padahal kita tak boleh hadir. Cakap tu terang dengan dia, Haji, maaf Haji, minggu depan saya ada masalah keluarga ni yang perlu saya uruskan, jadi minta maaf lah Haji, saya tak boleh hadir. Cakap tu terang. Tuan-tuan, biasa berlaku, kita jemput kawan-kawan kita tuan-tuan, buat makan di rumah, bajet makan satu orang. Sebab kita kira tu yang semua insya-Allah tu tuan-tuan satu orang, kita pun buat makan satu orang, yang sampainya 30. Tuan-tuan, ini biasa berlaku. Dah janji insya-Allah, insya-Allah, kurang separuh tuan-tuan yang hadir. Rupa nak jaga hati je. Tuan-tuan, ini realiti. Maksudnya bila kita berkata insya-Allah, bukan penolakan secara halus, bahkan kita mesti memenuhi, melainkan terdapat perkara yang menghalang. Okey. Kemudian bicara pengarang. Wal imanu bil qadari ruknun min arkanil iman. Dan beriman dengan takdir rukun di antara rukun-rukun iman. Semua kita tahu beriman dengan takdir rukun iman. Cuma kami nak tanya, rukun-rukun tu apa? Bila sebut rukun negara, apa maksud rukun negara? Bila sebut rukun iman, apa maksud rukun iman? Bila sebut rukun Islam, apa maksud rukun Islam? Begini Haji, bila sebut rukun, mungkin kita boleh buat sedikit perbandingan di antara rukun dan juga syarat. Rukun dan juga syarat, ya, rukun dan juga syarat, kedua-duanya membawa erti kewajipan. Okey. Manakala terdapat perkara yang membezakan di antara kedua-duanya. Apa yang membezakan? Yang membezakan di antara kedua-duanya adalah syarat, bicara yang tidak berkaitan, bicara tentang sesuatu dan ianya tidak termasuk di dalam sesuatu. Rukun adalah bicara tentang sesuatu dan ianya termasuk di dalam struktur sesuatu. Kami tak nak tahu, kami nak tahu contoh supaya boleh kami membezakan. Begini Haji, contoh. Okey, kita ingin membangunkan semula surau kita. Sebab kita sedia maklum, surau kita nak taraf. Okey, jadi beberapa syarat yang mesti kita penuhi. Apa tu? Yang pertama, semestinya kita telah pun submit plan pembangunan ke Majlis Agama Islam, lulus. Kemudian mesti mendapat pengesahan dan kelulusan daripada PBT. Haji, ini adalah syarat.
dan ianya tidak termasuk pun di dalam struktur bangunan. Oh, maksudnya dia perkara di luar lah. Ya, di luar. Sebelum kita mendirikan bangunan. Itu syarat. Wajib ke tak? Wajib. Kemudian semasa kita mendirikan bangunan, ini disebut dengan rukun. Tidak dinamakan surau masjid melainkan dengan rukun itu. Apa tu? Mesti piling, mesti ada tiang, kemudian mesti ada bumbung. Sebab masjid kita dalam negara kita menerima taburan hujan yang tinggi, mesti ada bumbung. Tak nama masjid, tak nama surau, mesti ada bumbung. Tak cukup dengan itu, dalam konteks negara kita bila sebut masjid surau mesti ada tandas. Jadi sini kita namakan ianya adalah rukun. Tidak dinamakan sebuah masjid melainkan dengan adanya struktur yang wajib seperti mana yang telah kita sebutkan. Oh, maksudnya sekarang syarat adalah perkara yang di luar dan tidak termasuk dalam struktur binaan, manakala sesuatu yang mesti ada pada struktur binaan itu adalah rukun. Betul. Contoh, tuan-tuan, berwudu. Wudu syarat sah solat ke rukun sah solat? Syarat ke rukun, tuan-tuan? Syarat. Sebab dia tak termasuk dalam praktikal solat. Islam syarat sah solat ke rukun sah solat? Syarat juga, tak termasuk pun di dalam ritual mendirikan solat. Okey, rukun syarat sah solat ke rukun sah solat? Dia termasuk tu. Itu rukun. Bacaan suratul Fatihah bagi setiap rakaat syarat ke rukun sah solat? Itu rukun. Dia termasuk dalam struktur kita mendirikan solat. Jadi ini perbezaan di antara rukun dan juga syarat. Bila sebut iman, tuan-tuan, tidak sempurna keimanan kita melainkan lengkap dengan kesemua rukun-rukun iman. Macam tu juga, walaupun seorang individu dia beriman dengan 5 lagi yang lain rukun iman, dengan takdir dia tak beriman, maaf, tidak diterima imannya, rosak imannya. Sebab ini merujuk kepada ancaman keras daripada Rasulullah, siapa yang mati dan bukan di atas perkara ini, yakni tidak beriman dengan takdir, maka ia bukan dari kalanganku. Ini ancaman keras daripada Rasulullah bagi golongan yang menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, kejap, saat kita beriman, apa yang kita dapat? Bila kita beriman dengan takdir ni, kami nak tanya apa yang kita dapat. Apa yang kita dapat, tuan-tuan? Sebab Islam adalah agama yang menggalakkan umatnya untuk berfikir. Masing-masing kita ada cara berfikir, masing-masing kita ada beberapa persoalan. Itu normal, itu cara kita, tuan-tuan. Islam tidak pernah menghalang. Cantik Haji. Jadi apa yang kita dapat saat kita beriman dengan takdir? Begini Haji, bila kita beriman dengan takdir, sebenarnya beriman dengan takdir ianya adalah rawatan yang paling mujarab ke atas fizikal dan juga mental kita. Kenapa cakap begitu? Begini, ialah bila kita ditimpakan sesuatu, kemudian terus kita melihat ianya adalah ketentuan daripada Allah, tuan-tuan, banyak masalah selesai. Kesulitan dalam akal kita juga berkurang tentang apa yang berlaku. Jadi kita melihat semestinya kita fokus untuk ke depan kita, daripada kita terus dibuai dengan masalah yang lepas. Sekiranya kita beriman dengan takdir, tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah menyaksikan mereka yang bukan Islam, saat mereka mendepani dengan kematian, ahli keluarga meninggal, tuan-tuan, mungkin tuan-tuan boleh saksikan perbezaan mereka dan juga kita. Tuan-tuan, berlaku kematian dalam hospital, tuan-tuan, kita ingat apa? Menjerit, tuan-tuan, menjerit, sambil tepuk muka, menjerit dalam hospital, bergema hospital, menjerit, adik-beradik, sebab kematian salah seorang di antara mereka. Yang mana perkara ini tak berlaku pada kita. Yang kita adalah, tuan-tuan, menangis itu normal, tapi ini kita cerita tentang jeritan, kemudian reaksi mereka bagaimana. Tak terhenti di situ, tuan-tuan. Sebelum dikebumikan, mereka ada ritual berapa hari yang perlu diusahakan. Macam tu juga ada ratapan beramai-ramai, tuan-tuan, datang ramai bagi amount tertentu, kemudian kumpulan tadi pun datang dan meratap beramai-ramai di rumah si mati. Bila kita lihat di situ, tuan-tuan, kita lihat, ya Allah, indahnya Islam. Islam menetapkan umatnya untuk beriman dengan takdir.
Jadi kita menerima itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih kita memanglah sedih tuan-tuan. Jadi bila kita tengok, maksudnya ianya lebih baik untuk akal, dan itulah rawatan yang paling mujarab. Betul. Kemudian bicara pengarang. Wal mu'minu ya'rifu li rabbihil kamal al-'ala fatarahu mu'minan bi anna kulla 'amalin la yahduthu illa wa lahu hikmah. Dan seorang yang beriman, dia mengetahui bagi Tuhannya itu kesempurnaan yang tertinggi. Beriman dengan takdir tuan-tuan. Maka kamu melihat, ini kata pengarang, kamu melihat seorang yang beriman, yakni dengan takdir tadi, dia melihat bagi setiap sesuatu ianya tidak berlaku melainkan adanya hikmah. Apa ni? Maksudnya pengarang menerapkan kepada kita cara orang beriman dengan takdir saat mereka mendepani takdir. Apa yang mereka lihat? Mereka lihat setiap yang berlaku mesti ada hikmah. Maksudnya kita apabila kita berhadapan dengan takdir, kita mesti melihat ada hikmah di sebalik sesuatu. Betul. Contoh tuan-tuan. Contoh. Mungkin tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan pun sama cerita macam saya. Saya pernah jaga ayah saya sampai akhir usianya depan mata saya. Sebelum itu, di hospital, doktor bagi ahli keluarga dan memaklumkan yang mana arwah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Kehidupannya hanya bergantung harap dengan bantuan pernafasan. Dan sekiranya pihak kami cabut, mungkin dalam sekitar setengah jam beliau akan mengakhiri kehidupannya di dunia. Tuan-tuan, bila kita dengar tu tuan-tuan, luruh jantung. Luruh jantung tuan-tuan. Kita dah tahu tidak ada harapan lagi untuk dia selamat. Dan kita tahu dia akan meninggalkan kita. Okey, seperti mana apa yang dikatakan, kita pun berbincang dan akhirnya bersetuju untuk bawa pulang. Selepas letak di rumah, kemudian ditanggalkan bantuan mesin pernafasan. Sekitar sejam setengah selepas itu, beliau mengakhirkan kehidupannya di dunia ini. Okey, bila kita lihat itu adalah ketentuan Allah. Kejap, tadi kata pengarang orang beriman dia mesti melihat ada hikmah. Macam mana tu? Begini, cara kita melihat sudut hikmah. Kita memang tidak mahu ingin berpisah dengan kedua ibu ayah kita. Tak ada siapa nak berpisah tuan-tuan. Tak ada siapa yang inginkan kematian kedua orang tuanya. Tak ada siapa nak. Jadi sekarang dia berhadapan dengan kesakitan. Kita rasa ke macam dia sakit? Saya rasa ke macam ayah saya sakit tu? Tak rasa. Sakitnya macam mana tuan-tuan, Allah Ta'ala alam. Jadi sekarang kematian itu baik untuknya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan kematian itu baik untuk dia. Yang mana kita tak rasa seperti mana kesakitan yang tanggung oleh dia. Jadi Allah lebih mengetahui itulah yang terbaik untuknya. Jadi kita lihat ada hikmah di sebalik yang berlaku. Memang kita sayang dia, tapi dengan sebab kesakitannya itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuknya. Maksudnya kita melihat sesuatu yang berlaku ada hikmahnya. Okey. Kemudian saya ringkaskan tuan-tuan, melihat masa yang semakin mencemburui kita. Kemudian kata pengarang, manakala orang yang beriman dengan takdir tuan-tuan, dia ada cara berfikir. Ada cara berfikir? Ya, ada cara berfikirnya. Min simaril imani bil qadar, di antara hasil beriman dengan takdir, ada cara berfikir. Cara berfikirnya macam mana tu? Man amana anna Allah khalaqa kulla shay'in biqadarin fatarahu harisan ala ma'rifati aqdaril khairi liyadfa'a biha aqdar syarr. Siapa yang beriman sesungguhnya Allah telah menciptakan setiap sesuatu dengan ketetapan. Kamu melihatnya dia adalah seorang yang paling haloba untuk mengetahui takdir-takdir yang baik, bagi menangkis takdir-takdir yang tidak baik. Apa tu? Begini, maksudnya orang beriman dengan takdir, tuan-tuan, kita akan lihat dia adalah seorang individu yang akan menangkis takdir tidak baik dengan takdir lebih baik. Kejap, kami tak faham takdir lebih baik daripada takdir yang kurang baik. Macam mana tu? Begini Haji. Okey Haji, kita tak makan 2 hari. Apa yang kita rasa tuan-tuan? Kita tak makan 2 hari tuan-tuan, apa yang kita rasa?
Apa yang kita rasa? Orang sini wali semua ni. Kami yang biasa tak makan 2 hari, sebab tu kami tak kata apa, relax 2 hari. Betul, kita akan berlapar. Okey haji, sekiranya haji makan, sehari 3 kali, apa yang akan haji rasa? Kenyang. Oh, maksudnya dua-dua tu takdir. Betul, dua-dua tu takdir. Kita tak makan, kita lapar. Kita makan, kita kenyang. Dua-dua tu takdir haji. Oh, jadi sekarang kata pengarang, orang beriman dengan takdir, kamu akan melihatnya dia akan menangkis takdir tidak baik dengan takdir lebih baik. Betul, dia akan makan, sebab itu lebih baik bagi dia tuan-tuan, daripada dia terus berlapar tak makan. Itu pun takdir juga. Begitu juga kata pengarang, wa qadaral maradi biqadarid dawa. Takdir penyakit dengan takdir memakan ubat. Haji, nampak haji macam ada masalah aja. Haji ada masalah ke? Oh, kemarin saya check up, doktor kata saya ada kecil manis, darah tinggi. Jadi macam mana doktor bagi ubat ke haji? Bagi ubat, tapi saya dah buang. Kenapa haji? Ini takdir Allah. Saya dah terima, saya dah istikharah. Yalah tuan-tuan, geng masjid, geng surau, dia cakap pun berlapik tuan-tuan. Jadi saya buang semua ubat tu supaya saya lebih fokus, terarah ketentuan dan takdir Allah. Maaf haji, salah haji. Orang beriman dengan takdir bukan begitu cara pandangannya. Kalau begitu macam mana dia memandang? Dia memandang mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir lebih baik. Maksudnya haji, haji kena makan ubat. Haji kena makan ubat. Haji, esok haji nak pergi mana? Hujung-hujung minggu ni saya nak pergi ziarah anak ajak. Di mana haji? Di Kuala Terengganu. Kereta macam mana haji? Dah servis ke? Tak. Tayar kereta okey lagi? Dah botak. Tawakal je lah. Haji, tak betul konsep tu haji. Orang beriman dengan takdir, dia mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir lebih baik. Haji kena servis kenderaan, tayar kena tukar. Oh, macam tu ke? Betul. Kejap, kami nak tanya, apa yang dibangkitkan oleh pengarang di sini, ada sandaran ke tak? Sebab tadi sebut di awal tadi kan kena ada sandaran, jangan cakap kosong. Betul haji, ini ada sandaran. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, cerita seperti mana apa yang pernah berlaku kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pernah tuan-tuan, Rasulullah mengirim Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai jeneral perang dalam satu operasi ketenteraan di negara Syam. Jadi mereka dah lepaskan, mereka keluar, dikepalai oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tak apalah, selepas mereka pergi dah jauh, kemudian selepas beberapa ketika, barulah Umar bin Khattab keluar. Maknanya tuan-tuan, dia khalifah, dia tak goyang kaki tuan-tuan, dia keluar juga. Okey, bila dia keluar, dia bertemu dengan bala tenteranya di pertengahan jalan. Dia pun terkejut. Sepatutnya mereka dah masuk, tapi sekarang kenapa jumpa dengan dia tengah jalan? Jadi dimaklumkan kepadanya sekarang Syam sedang berhadapan dengan wabak penyakit berjangkit, tak boleh masuk. Bila kita kena masuk, ialah penyakit berjangkit macam kita zaman Covid dulu tuan-tuan. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia buat survey kepada bala tenteranya. Dia mulakan dengan Muhajirin, kemudian Ansar, kemudian dia jumpa orang lama dari kalangan ahli Badar, dia jumpa orang lama dari kalangan orang Quraisy. Kemudian dia buat keputusan yang mana, inni musabbihun ala zahrin fasbihu alaih, sesungguhnya aku berpandangan supaya kembali semula ke belakang, maka begitulah keadaannya ke atas kalian. Maksudnya Umar membuat keputusan yang mana bala tentera itu paling ke belakang, maksudnya pulang semula ke Madinah, tak masuk ke Syam. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan. Ada bala tentera yang bersemangat. Yalah, macam kawan-kawan kita ada yang semangat semua tuan-tuan, dia tak kira apa. Dah janji main bola, dia tak kira tuan-tuan. Hujan, panas, petir ke apa semua, dia tak kira. Bola-bola. Orang semangat tuan-tuan lain. Jadi ada orang semangat. Di antara mereka ada jeneral perang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia kata apa kepada Umar tuan-tuan? Afiraran min qadarillah, adakah engkau ingin melarikan diri daripada takdir Allah?
Maksudnya bila masuk ke Syam kena penyakit berjangkit, itu kan takdir Allah. Nak lari ke? Tuan-tuan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Law ghayraka yaqulu hadha ya Abu Ubaidah." Sekiranya orang lain yang berkata begini wahai Abu Ubaidah. Artinya Umar, ialah tuan-tuan, melihat kepada kedudukan yang tinggi pada Abu Ubaidah, sepatutnya orang lain cakap begitu, bukan dia. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjawab persoalan tadi. Naam, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ya, kita ingin melarikan diri daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya masuk ke Syam kena penyakit berjangkit, meninggal, itu pun takdir Allah. Kita balik selamat ke Madinah, jumpa ahli keluarga, sihat tubuh badan, itu pun takdir Allah juga. Tuan-tuan okey tak? Maksudnya sekarang Umar membuat keputusan yang tepat. Kita ingin melarikan diri daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Kita masuk ke Syam kena penyakit berjangkit, meninggal, itu takdir Allah. Kita balik ke Madinah selamat tubuh badan sihat, itu pun takdir Allah juga. Tuan-tuan, akhirnya mereka menerima apa yang telah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan operasi itu tuan-tuan dibatalkan dan kesemua mereka pulang ke kota Madinah. Ini melihat kepada falsafah yang telah diterapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ianya diterima oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita berlaluan terlebih dahulu untuk azan insya-Allah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. InsyaAllah saya akan ringkaskan bicara kita insyaAllah. Tadi selepas kita melihat semestinya kita yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala semestinya menolak takdir tidak baik dengan takdir yang lebih baik. Semua kita berhadapan dengan nasib yang sama. Ada takdir yang baik, ada takdir tidak baik. Semestinya kita cuba untuk menangkis takdir yang tidak baik dengan takdir yang lebih baik. Contoh yang lain tuan-tuan, kita tahu diri kita, ada yang boleh kita makan, ada yang tak boleh kita makan. Mungkin ada di antara tuan-tuan tak boleh makan durian. Tuan-tuan, bukan setakat makan, bau pun saya tak boleh. Haji, betul. Sekiranya Haji makan, bila saya makan darah naik kepala, demam kalau saya makan durian. Sekiranya Haji tak makan, sihat. Okey, kita nak buat mana satu? Nak makan ke tak nak makan? Makan, kita akan sakit. Tak makan, kita akan sihat. Dua-dua takdir. Maksudnya kita mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir lebih baik? Ya, kita mesti meninggalkan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan. Cakap senanglah tuan-tuan. Cuba orang hidang durian, tahu tak dia makan tuan-tuan? Dia makan juga. Makan juga tuan-tuan. Saya belacan saya tak dia makan. Tapi kalau orang campur belacan dengan budu tuan-tuan, ketepikan dulu. Sakit ketepikan, makan dulu. Lepas tu rasalah. Maksudnya sekarang kita mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir lebih baik dalam apa jua keadaan. Betul. Ini adalah prinsip yang telah kita nukilkan tadi. Jadi melihat masa yang semakin mencemburui kita, InsyaAllah nanti kita akan sambung bicara kita pada pertemuan akan datang tuan-tuan. Jadi sebelum itu, di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, setiap sesuatu yang berlaku di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ianya menjadi prinsip iman kita, dan tidak akan sempurna keimanan kita melainkan kita meyakini semua itu di bawah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Faedah kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita,
iaitu semestinya bagi seorang yang beriman dengan takdir ada cara berfikir, ada caranya berfikir saat ia mendepani dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya ia melihat terdapat hikmah di sebalik setiap yang berlaku. Juga di antara faedah yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, semestinya kita melihat sesuatu yang berlaku itu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya menunjukkan atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Setiap yang berlaku di bawah kekuasaan dan pengetahuan Allah, dan ianya juga menunjukkan kepada kita sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah adalah makhluk, Allah adalah pencipta, dan kita ini adalah makhluk, wal'aidzubillah. Juga di antara faedah yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita malam ini, iaitu semestinya kita menolak takdir tidak baik dengan takdir yang lebih baik melalui kita berfikir setiap sesuatu yang akan kita tempuhi, sama ada ianya baik ataupun tidak. Dan orang beriman dengan takdir, dia semestinya memilih takdir yang lebih baik jika dibandingkan dengan takdir yang tidak baik. Jadi wallahu ta'ala alam. Saya memohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi tuan-tuan, ibu-ibu. Saya memohon kemaafan atas ketelanjuran ibu dibicara. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.